Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Terima kasih kerana masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, di hari yang mulia ini kita nak menyambung perbincangan kita berkaitan hadis dan amalan, dan pagi ini menarik perhatian saya kerana tajuknya ialah mendoakan pengantin. Nanti kalau kita lihat, guru kita pun seakan-akan pengantin pakaiannya. Nak tahu siapa? Sebelum tu, kita nak wawarkan kepada sedang penonton yang ada sebarang persoalan juga kemusykilan, boleh ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 ataupun buat panggilan ke 1800 881677 dan pastikan topik berkaitan mendoakan pengantin. Dan pagi ini saya bersama dengan panel kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat, apa khabar? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zul yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Nampak segak berbaju Melayu ya. Kalah saya pagi ni. Baik Ustaz, jadi sebelum kita nak meraihkan soalan-soalan dari pihak penonton, mungkin kita nak dengarkan dahulu mukaddimah topik kita pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, sekali lagi terima kasih Da'i Hakim. Sama-sama. Para penonton yang bersama dengan kita, saya mohon izin untuk mulakan dengan doa sesama kita terlebih dahulu yang diajar oleh Nabi, sebab Da'i Hakim dah buat. Saya juga nak buat benda yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ilmu kita pada pagi ini, kita pohon agar ianya terlindung daripada sebarang bisikan syaitan yang sentiasa nak merosakkan kehidupan kita. Saya mulakan dengan a'udzubillahis samiil alim minasyaitanir rajim. Dan kalau kita tengok tajuk kita juga dan keseluruhan majlis ilmu kita, tentu kita hendakkan keberkatan. Maka saya juga ingin menyebutkan kunci keberkatan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, sehingga mendapat kekayaan yang begitu besar. Maka kuncinya ada pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada yang lebih positif daripada kita yang kita luahkan untuk perbincangan ilmu kita pada pagi hari ini, melainkan kita menuturkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sempurnalah saya kira apabila kita nakkan kebaikan dunia akhirat, kita mengucapkan salatan wasalaman daimain mutalazimain ila habibina nabiyina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Apapun setelah daripada itu ya Allah, kami semua bila duduk untuk berbicara tentang ilmu-Mu ya Allah, maka kami menyucikan hati kami daripada perkara yang tak layak bagimu, dan kami menuturkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, melainkan yang datang daripada Allah yang sifatnya maha tinggi, maha agung, maha gagah. Di bawah naungannya kita berlindung insya-Allah dan Hakim. Baik, jadi itu antara perbincangan yang akan kita bawakan kepada sidang penonton berkaitan mendoakan pengantin. Cuma pesanan saya kepada yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S seperti biasa. Yang pertama suka, yang kedua siapa, dan yang ketiga sebarkan. Lagi-lagi kita hari ini musim cuti sekolah ya Ustaz. Sudah pastilah banyak kenduri kahwin. Jadi kita nak bukan pergi hanya makan, kita nak mendoakan pengantin. Tapi apakah doa yang sewajarnya? Hari ini kita akan belajar. Baik, kita nak terus menaikkan soalan yang pertama. Datangnya dari Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah kaedah terbaik untuk mendoakan pasangan pengantin baru menurut pandangan Islam? Dan apakah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang panduan
untuk kita sama-sama meraihkan dan mendoakan kebahagiaan mereka. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada Pak Suli Romli. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah Pak Suli Romli yang memulakan saya kira soalan yang pastinya kita harap membuka ataupun mukaddimah kepada perbincangan kita tentang doa pengantin ya. Pertama sekali kita tahu bahawa Nabi SAW ada menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa Tirmidzi bahawa kata Nabi SAW, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Kata Nabi, tidak ada sesuatu perkara yang lebih mulia ke atas Allah itu melebihi daripada doa. Masya-Allah. Jadi maknanya apabila kita dalam hidup ini kita rasa aku nak buat satu benda dan atau benda itu baik dan kemudian di sana adanya doa, maka Nabi kata tak ada benda yang lebih mulia bagi Allah, bagi kita pada perbuatan tersebut melainkan doa. Jadi kalaulah soalan Pak Suli Ramli sebentar tadi kan. Jadi perkahwinan itu satu benda yang sangat besar dalam hidup. Betul. Ya, masa kan tak besar Dai Hakim kan. Yeah. Ketika Allah menggambarkan manusia yang masuk dalam syurga, pertama yang Allah bagi tahu adalah ketika mereka masuk dalam syurga, Allah menyebutkan tentang hum wa azwajuhum. Masya-Allah. Mereka dan pasangan-pasangan mereka. Jadi nak bagi tahu bahawa syurga itu manisnya letak pada pasangan-pasangan. Jadi kalaulah pasangan itu penting, maknanya doa dah jadi penting berdasarkan kepada hadis yang sebentar tadi. Baik, bagi rakan-rakan semua, cuma mungkin saya nak menambah sedikit perisa kot ataupun menambah nilai. Boleh Ustaz. Kepada apa yang Pak Suli Ramli tanya, apakah doa ya, sebab berdasarkan kepada hadis yang dicatatkan oleh Ashabus Sunan melainkan An-Nasa'i. Maknanya bila kita katakan bahawa hadis yang sampai kepada kita oleh Ashabus Sunan, maknanya hadis tersebut sampai kepada kita daripada Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, maka mereka meriwayatkan hadis daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a al-insan ataupun idza rafa'a insanan idza tazawwaja qala barakallah laka wa barakallah wa baraka alaika wa jama'a fi khair. Masya-Allah. Ya, masya-Allah ya. Jadi apa yang saya nak menambah sedikit, sebab rupanya kahwin ini dia satu doa. Ya. Yang kedua, dia mengucap tahniah. Maknanya dia ada bergabung dua sekali. Maksudnya di dalam doa dan di sana juga ada ucapan tahniah. Dan bila tahniah maknanya satu ucapan yang kita cakap dengan bahasa mulut dan bahasa badan. Ya, sebab saya bila cakap dengan Dai Hakim lah sebagai contoh ya. Tahniah Dai Hakim, muka masam. Tentu tak boleh kan? Betul. Ataupun dalam hati je saya dah cakap dah tahniah pada Dai Hakim, tak sampai juga. Jadi mesti dengan bahasa yang menunjukkan gembira dan kemudian bahasa yang menunjukkan didengar dan kemudian ada di sana doa ya. Dan doanya adalah saya kira masyhur sebab hari ini alhamdulillah semenjak 2 menjak ni ya, apatah lagi semenjak Mahir Zain jadikan dalam bentuk apa, dalam bentuk lagu. Betul. Ramai orang boleh amalkan dia ya. Sekala dulu ucapan biasa-biasalah, doa tak apa. Sebab doa ini adalah soal al-khair, minta benda baik. Kita jumpa pengantin, saya doakan kamu ya. Itu juga doa ya, sebab saya pohon agar Allah berikan kamu kebaikan apa saja. Tetapi apabila kita tengok dalam hadis, Nabi sendiri, kelakuan Nabi SAW adalah menyebut barakallahu laka ya. Kalam yang disebut kalam khabari, maksudnya barakallah itu adalah fi'il madhi, maknanya Allah telah memberkatkan engkau ya, dan Allah telah memberkatkan ke atas engkau.
dan Allah menghimpunkan bagi kamu berdua, wahai pengantin lelaki dan pengantin perempuan, fi khair, ya, ataupun ala khair, di atas kebaikan ataupun di dalam kebaikan. Jadi kita dapati di sini, insya-Allah mungkin nanti perlahan-lahan dalam perbincangan ini sebagai orang kata permulaan, maka kita telah mendapati bahawa Nabi menyebutkan dengan jelas kalimat penting bagi sebuah rumah tangga adalah berkat. Betul. Sebab di sana kalam khabar, tetapi makna insya, bermaksud maknanya barakallah, itu maknanya engkau, Allah telah memberi berkat pada engkau, tetapi maksud perkataan itu adalah ya Allah, berkatkanlah kepada hamba-Mu ini ya Allah. Jadi insya-Allah apa yang diperlukan bagi seorang pengantin adalah keberkatan dalam perkahwinan mereka. Okey, baik. Jadi itu yang menarik perhatian saya, ialah ketika mana Ustaz memberikan pencerahan, kalau boleh ketika mana kita mendoakan pengantin, muka kena seronok Ustaz. Jangan muka ketat, kerana itu hari bahagia kepada pengantin. Bahasa yang lebih tepatnya ketat, ya. Okey, terima kasih. Okey Ustaz, kita ada soalan yang kedua untuk kita raikan bersama. Datangnya dari Fas Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah benar syaitan akan menangis setelah diijab kabulkan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah persediaan yang perlu bakal pengantin dan juga keluarga pengantin lakukan menurut Islam supaya mendapat keberkatan selepas berkahwin? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, jadi yang pertama tu, bila mana ada pasangan yang diijab kabulkan, adakah benar syaitan akan menangis? Menangis bucu katil Ustaz, orang kata. Silakan. Baik, masya-Allah, ya. Sebenarnya kalimat syaitan menangis ini sama ada dia datang dalam bentuk hakiki ataupun majazi. Hakiki itu maknanya adalah memang menangis betul-betul, ataupun kita pun selalu bercakap, ya, Malaysia menangis, ya, ataupun Turki menangis dalam keadaan sekarang. Adakah Turki itu menangis di bucu katil macam Dai Hakim katakan? Ya, tentu kita faham bahawa maknanya sedih, ya, itu makna tangisan. Dan tangisan ini kalau kita tengok ya, Ibnu Kathir sendiri menuliskan tentang syaitan yang menangis. Baik. Ya, jadi menangis ni ada beberapa cara tangisan, dan macam kita pun berpengalaman sebab kita lahir-lahir bukan ketawa. Kan? Orang yang paling happy hari ni pun masa dia lahir pun dia menangis. Betul. Jadi manusia ni istilahnya adalah pakar dalam tangisan. Betul. Dan tangisan itu ada beberapa bentuk tangisan, ya. Ada tangisan yang kita rasa tersentuh, lantas mungkin bergenang air mata, dan kemudian ada mengalir setitis dua. Allah. Ya, kemudian mungkin lebih teruk daripada itu, mungkin kita menangis kemudian sehingga tangisan teresak-esak. Baik, bila disebutkan syaitan menangis, ya, kalau kita nak memetik tentang ada hadis yang syaitan menangis, dibahaskan, ya, dibahaskan. Ada bahkan kalau berceritakan tentang syaitan menangis bagi belia yang itu dibahaskan ulama, mana hadis itu tidak wujud dalam hadis. Namun kita yakin apabila kita tengok pattern iblis ataupun syaitan ini, musuh dia yang paling ketat, ya, musuh yang paling dia benci adalah sebuah rumah tangga yang bahagia. Betul. Ya, sebab itulah kita pun dengar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menggambarkan bahawa syaitan itu, syaitan atau iblis dan syaitan itu, mereka itu ada istana yang di atas air, kata Nabi, dan setiap hari syaitan akan tanya kepada pekerja, maknanya para tentera-tentera iblis syaitan ni, maka iblis akan bertanya, apa yang kamu buat, apa yang kamu buat, apa yang kamu buat, dan report yang datang, ya, sebab iblis ni dia tak berapa bagus, dia punya emotional quotient dia. Maknanya bila pekerja dia datang bagi tahu saya telah menyebabkan ada orang mencuri, maka dia kata ma fa'alta, kau tak buat apa pun, ya. Kecil je, ya. Oh, orang ni dah kata sudah buat. Semuanya seolah-olah tak memuaskan hati dia. Sehinggalah ada syaitan yang datang, dia kata aku ni tak buat apa, cuma aku pecahkan sebuah rumah tangga. Allah Akbar. Ya. Maka iblis berkata, inilah dia yang sebenarnya. Inilah dia yang sebenarnya, inilah sebenarnya. Jadi kalau kita tengok daripada seluruh pattern daripada penceritaan Nabi terhadap benda gaib yang namanya iblis dan syaitan ini, kita mendapati bahawa tidak mustahil. Maknanya syaitan itu sangat benci pada saat sebuah perhubungan yang asalnya tidak
mendapat restu ataupun satu perhubungan yang tiada sebelumnya, tetapi kemudian mendapat restu dan ada, pastinya ianya sangat dibenci oleh iblis. Sama ada tangisannya bagaimanapun, tangisannya adalah ratapan, tetapi pasti di sana mengecewakan, salah satu cara syaitan untuk merosakkan seorang anak Adam. Allahu Akbar. Baik Ustaz, soalan kedua kita akan jawab nanti kerana kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bulan puasa makan kurma, makan dengan penuh ceria. Tengok pengantin seronok bersama, jangan lupa doakan bahagia. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Zul Ramli Razali, membicarakan topik mendoakan pengantin. Dan tadi kita tunda soalan yang kedua dari sahabat kita bernama Faz Ismail berkaitan apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh pihak pengantin dan juga keluarga pengantin. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Faz Faz Ismail. Apakah persediaan maknanya apakah yang perlu kita adakan bagi pengantin? Betul, saya kira soalan ini penting. Dan kenapa? Sebab kadang-kadang kita sendiri tak tahu apakah yang dikatakan sebagai first thing first. Betul. Kadang-kadang kita concentrate kepada benda yang rupanya tak ada nilai pun untuk sebuah rumah tangga itu untuk jangka panjang. Contohnya ramai di kalangan kita yang nak memastikan mungkin sambutan itu nampak grand, supaya nanti dijadi kenang-kenangan yang abadi katanya. Dan dalam nak mencapai grand itu, kita tak sedar yang kita telah rupanya tak cukup keupayaan keuangan, dan kemudian kerana kita tak tahu, kita sangka bahawa itulah yang sepatutnya ada bagi sebuah perkahwinan. Jadi apabila kita lihat dalam agama kita, kita dapati bahawa bila sebut, tadi ada dua kalimat yang saya tangkap daripada apa yang ditanya oleh Faz. Yang pertama adalah yang menurut syariat. Yang kedua untuk mendapat berkat. Betul. Maknanya kita dapati bahawa kita sedar bahawa rumah tangga kita itu bernilai, berharga apabila Allah berikan berkat. Dan berkat ini adalah kata ulama adalah an-numu, satu benda yang berkembang. Az-ziyadah. Maknanya kebaikan Allah, thubutul khairin ilahi fi syai'. Kalau kita tengok dalam Tabari sebagai contoh, dan kebanyakan ulama mendefinisikan sebagai berkat begitu. Maknanya apabila adanya kebaikan Tuhan kepada sesuatu perkara. Dan kita bercakap sekarang soal perkahwinan, maknanya kebaikan Tuhan kepada perkahwinan tersebut. Jadi apabila kalau kita nak kata bagaimana kita nak membina supaya dapatnya berkat, menurut syariat itulah penyebab kenapa kita dapat berkat. Dan kemudian berkat ini, di samping kita menurut syariat maka dapat berkat, ada satu lagi cara untuk mendapatkan berkat adalah apabila sesuatu benda yang baik itu dibuat oleh siapa saja terlibat dengan cara yang bersungguh-sungguh. Menuntut ilmu sebagai contoh pagi ini, kita sambil lepak-lepak, baring-baring, berbanding dengan orang yang mungkin duduk dengan bersungguh, mencatat, cuba menghafaz, dia dah berbeza. Betul. Sebab bersungguh-sungguh, sebab itulah bersungguh-sungguh bahasa kita. Dalam bahasa agama adalah beradab. Masya Allah. Jadi begitu dalam rumah tangga, dalam majlis perkahwinan, setiap ayah, setiap ibu, pengantin, pengantin lelaki, pengantin perempuan, belah lelaki, belah perempuan, apabila mereka menjaga syariat, peraturan Allah, menjaga akidah, maknanya jangan ada sama sekali dalam perkahwinan tu kononnya tak nak hujan, Masya Allah panggil bomoh hujan sebagai contoh, sebab supaya majlis grand kita tak terganggu, maka di situ dah beberapa perkara yang tak mengikut syariat. Dan kemudian ikut adabnya, dan ikut adabnya insya-Allah semua itu asbab kepada turunnya berkat bagi majlis dan pada pengantin tu insya-Allah. Ya betul. Hari ini kalau kita buat majlis, ingatlah kemampuan kita, jangan kita buat kerana kenang-kenangan tetapi lepas kahwin bertendang-tendangan. Kan? Baik, saya tertarik dengan soalan dari An-Nur Rauf. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Setelah majlis akad nikah dan pasangan sah menjadi suami isteri, adakah sunnah untuk suami solat sunat 2 rakaat dan mendoakan isteri serta mahligai yang akan mereka bina bersama-sama?
Apakah doa buat pengantin memberi kesan kepada bakal zuriat yang akan dilahirkan kelak? Mohon pencerahan. Terima kasih juga kepada An-Nur atas soalan. Baik, An-Nur Rauf, ya. Salam sama. Waalaikumsalam. Adakah apa? Selepas sunat kabul, ya, sekarang alhamdulillah sekali lagi juga. Ya, zaman dulu mungkin zaman saya tak pasti kalau zaman-zaman dulu dan hakim muda sangat lagi. Mungkin kalau dulu mungkin orang tak perasan benda ni ya. Kalau kahwin yang pentingnya bersilat pulut, bertari piring contohnya lah ya. Saya tidak generalkan, mungkin untuk 1-2 tempat. Jadi sekarang kita dapati bahawa dah ada satu kesedaran, kita dapati seolah-olah menjadi satu gesaan yang kalau bila dah akad saja, maka kita akan dapati seolah-olah ramai cepat-cepat betul, solat sunat. Jadi kalau pengantin tu pun saya risau takut dia tak wuduk kan, tiba-tiba ataupun dah watal wuduk masa akad nikah, tetapi dek kerana digesa dia, maka nak wuduk kan basah pula kan, baju segala macam. Baik, jadi satu yang positifnya adalah telah ada kesedaran bahawa kita bila dapat sesuatu nikmat dunia ataupun kita nak mengurus dunia, perkara yang kita buat adalah sujud. Maksudnya sujud berertinya melakukan solat. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, bahkan kalau kita baca dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari itu sendiri, ya, Imam Bukhari itu sendiri dalam dia nak menulis kitab Sahih Bukharinya, maka dia akan membersihkan dirinya, ya, bahkan dia melakukan solat sunat setiap dia nak menulis hadis. Masya-Allah. Ya? Jadi kalau kita nak kata mana ada hadis Nabi, kalau kamu nak menulis hadis, hendaklah kamu melakukan solat sunat 2 rakaat. Baik, untuk soalan An-Nur tadi ya. Baik, kalau kita tengok ada athar yang sangat jelas yang menunjukkan perbuatan para sahabat, gesaan para sahabat. Contohnya dalam sebuah athar yang sampai ke dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah yang menyatakan bahawa dia menyatakan bahawa seorang lelaki datang berjumpa dengan Ibn Mas'ud dan berkata, inni tazawwajtu jariyatan syabatan, dia kata. Aku ni, dia mengadu pada Ibn Mas'ud, aku ni berkahwin dengan seorang jariyah, seorang hamba yang muda. Ya, dalam hadis yang lain riwayatnya dikatakan anak dara. Wa inni akhafu an tafrakani. Aku takut nanti dia tak suka pada aku. Maka kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka untuk satu benda yang serasi, yang rapat, dan yang suka kepada pecah benci ini adalah syaitan. Maka dia kata apabila engkau apabila dia mendatangi engkau, maksudnya setelah berlaku perkahwinan, akad nikah, maka dikatakan bahawa hendaklah kamu fa iza ataitak, maka ajaklah dia untuk mengerjakan solat 2 rakaat. Masya-Allah. Maka di situ kita dapati bahawa gesaan daripada Ibn Mas'ud bahawa setelah sah perkahwinan tersebut, maka hendaklah kamu ajak dia untuk mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Dan ada juga di tempat yang lain yang lebih kurang sama, dan Abu Huzaifah, Ibn Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain, dan kemudian datang dan kemudian orang ini bertanya supaya dia nak rumah tangganya dalam keadaan harmoni, maka perintah yang sama dilakukan bahawa lakukanlah solat sunat 2 rakaat. Jadi di situ kita faham. Cuma mungkin kalau di sini kita dapati bahawa sepertinya apa gesaan Ibn Mas'ud tersebut maknanya tidak semestinya lepas daripada akad nikah. Maknanya asal saja sebelum bersama ataupun bertemu dengan pihak pengantin perempuan, maka ambillah masa. Namun takut nanti kita kan benda baik ni duk tangguh dan banyak agenda lain, akhirnya balik asal. Kalau saya kata lebih baiklah kalau buat nanti benda dah baik, maka kalau macam tu segerakan itu adalah satu benda. Dan kemudian kalau dah menjadi satu kebiasaan orang ramai, ya, jadi kebiasaan itu yang ada pula dalam gesaan, maka alangkah baiknya. Betul, sebab 2 rakaat je pun Ustaz, bukan banyak sangat rakaat. Baik, tarawih ya. Baik Ustaz, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Ustaz Zulfamli dan Dai Hakim. Saya di Pilihan Haji Muhammad Saleh, Sukulai Johor, ya. Baik.
Soalannya? Persoalannya ini berkenaan kahwin Ustaz dan Dai ya. Ini orang ni bukan kerabat Ustaz dan bukan saudara mara dan tak kenal, serta tak dijemput pun Ustaz. Tapi dia datang makan, dia datang minum di tempat majlis tadi. Kemudian lepas minum dah apa dia pun baliklah. Jadi saya nak minta macam mana Ustaz? Kalau macam ini adakah boleh ke dan hukumnya macam mana makan benda yang tak diundang, tak diapakan tapi dia datang ke majlis perkahwinan. Itu saja soalannya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon atas soalan yang diberikan. Menarik untuk kita bicarakan berkaitan. Hari ini ada juga orang sebegitu Ustaz. Tiba-tiba datang makan kemudian balik. Jadi hukum dia macam mana tu Ustaz? Baik, Masya Allah. Terima kasih Tuan Haji Tukinon. Bila saya mendengar dan cuba menghayati apa yang Tuan Haji Tukinon nyatakan, saya kira benda ini perlu dilihat daripada banyak aspek. Ya, banyak aspek. Secara terus, dia balik kepada hukum asal. Ya, soal hukum asal adalah soal harta ataupun duit ataupun mata benda ini, al-aslu fil asya', asal-asal dia adalah haram. Baik. Ya. Sehingga adanya perkara yang mengharuskan dia. Maknanya dai hakim makan. Maka untuk saya makanan itu yang bukan milik saya, kalau saya ambil maka hukumnya haram. Kecuali apabila dai hakim jemput, marilah ustaz makan, maka jemputan itu maknanya menyebabkan makanan yang tadi asalnya haram bertukar menjadi halal. Baik, jadi pertama sekali tentulah jawapan mudahnya adalah untuk perkara tersebut bagi orang yang tak dijemput, ya. Dan apabila tak dijemput, artinya barang yang bukan milik kita dan tak ada sebab, maka pada ketika itu dibalik pada hukum asal tadi. Maka hukum asal haram. Maknanya tidak boleh kita mengambil satu benda yang bukan kita ada izin padanya. Baik. Namun yang kedua mungkin setelah itu jelas ya Dai Hakim ya? Jelas. Yang kedua saya kira adalah di sini juga keberkatan kepada majlis perkahwinan. Kadang-kadang ya kita duduk di satu taman, tetapi kita tidak memanggil orang dalam taman kita. Allah Akbar. Ya? Sebab dalam taman kita mungkin ada orang yang tak berapa nak kaya. Kawan-kawan office kita ialah kawan-kawan yang gengsi-gengsi, ya, yang keren-keren. Jadi kemudian kita panggil mereka. Baik. Majlis yang sebegini Nabi SAW menyebutkan tentang betapa tidak berkatnya majlis tersebut. Allah. Jadi saya nak menjawab di sini bahawa kalaulah pertama itu jawapannya, tetapi yang kedua bagi orang yang menyediakan majlis perkahwinan, kenapa mereka datang? Mungkin adalah kerana mungkin mereka teringin sangat sebab bila kita buka saja dia punya dom tersebut, ya, kerutup punya bau tu menyelinap masuk sampai ke dalam lubang hidung orang yang tak ada keupayaan dan dia pun datang dan memakannya. Jadi hukum asal tetap ada, tetapi bagi kita maka yang nak menganjurkan perkahwinan maka kena fikir semua benda, sebab sebuah majlis tidak berkat kalau hanya memilih orang kaya tetapi mengabaikan orang miskin, dan lebih teruk lagi adalah apabila orang miskin menyaksikannya dan mereka tidak mendapat perkara tersebut. Jadi marilah kita harap keberkatan. Ya, jadi kalau kita ada kenduri maka jemputlah secara adil ya Ustaz. Baik, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Air mengalir ke tempat rendah, turun berkumpul hingga muara. Hari pernikahan, hari yang indah, moga kekal hingga ketua. Masih lagi bersama dengan saya Dai Hakim juga Ustaz Zul Lamri membicarakan topik pada pagi ini, iaitu mendoakan pengantin. Baik, kita nak membacakan soalan dari sahabat kita Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Betulkah amalan yang dibuat oleh pengantin lelaki selepas selesai akad nikah seperti meletakkan tangan di atas kepala pengantin perempuan sambil membaca doa? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Kak Ju atas soalan.
Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, Kak Ju Zabidi ya. Yang menanyakan, saya suka soalan ni ya, Da'i Hakim ya, sebab saya ada seperti satu perasaan ngilu apabila satu keadaan tiba-tiba nak menjadi satu trend. Ya, apabila tadi bagus dah semayang sunat kan, kemudian berlaku pula satu tiba-tiba pengantin lelaki mengucup dahi pengantin perempuan, dan ini dibuat di public. Maknanya dan seolah-olah itulah trend dia. Trend dia adalah mula sembahyang sunat, dah lepas akad nikah sah, qabul. Kemudian dia pun sembahyang sunat, lepas tu orang ramai-ramai pula yang tadi yang suruh sembahyang sunat tadi sama-sama sekarang ni batal air sembahyang dia kata kan. Dan kemudian cara batalnya adalah salam, kemudian mengucup ya. Baik. Bila kita lihat perkara ini, kita khawatir kalau kita biarkan dia berleluasa, dia seperti menyerupai perkahwinan lain yang setelah berlakunya orang kata I do, saya terima, dan kemudian dikatakan bahawa maafkan saya masya-Allah ya, disuruh untuk mereka itu berkucup di hadapan khalayak ramai, anak-anak dan segala macam. Dan saya takut perkara ini kalaupun mungkin tak sampai ke extent itu, tetapi sepertinya itu yang nak ditunjukkan dalam keadaan lepas cium tangan kemudian mengucup dahi tadi ya. So benda ini saya yakin benda yang patut kita buang, dan soalan Kak Ju tadi yang patut diletak kat situ. Tangan ya. Diletakkan tadi. Berdasarkan kepada hadis. Ya, Nabi SAW mengajarkan bahawa cuma hadis ini dalam bentuk banyak benda yang diajar. Kalau kita dapat kenderaan baru, Nabi kata, seandainya mendapat jariah yang tak ada dah pada hari ini, dan seandainya berkahwin, maka Nabi menganjurkan bahawa kita membacakan doa, dan Nabi menyebutkan meletakkan tangan di atas ubun kepala. Ya, jadi meletakkan tangan di atas ubun kepala sambil membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya, di situ adanya Nabi menyebutkan tentang memegang ubun kepala ya. Nasiyati biyadik ya, menyebutkan tentang kalau doa yang lain, ya Allah genggaman aku berada dalam ubun-ubunku berada dalam genggamanmu ya Allah, maka Nabi menyebutkan bahawa suami meletakkan tangannya di atas ubun-ubun kepala isterinya dan membaca doa, ya Allah aku pohon pada engkau ya Allah kebaikan yang ada padanya yang telah tercipta dia ke atas aku, ke atas kebaikan, dan kemudian minta jauh ya Allah daripada seorang isteri yang dengan sebab dia mendatangkan keburukan apa yang terjadi dan tercipta untuk kebaikan itu, maknanya habis kebaikan disebabkan kejahatan yang datang daripada dia. Allah. Jadi di sana adanya perbuatan baik yang dah boleh dibuat. Maknanya kita buat sampai tahap itu dah memada saya kira. Betul. Jangan lebih daripada itu, kerana yang lebih itu adalah sangat personal antara suami dan isteri. Okey, baik. Jadi itu antara keadaan yang perlu kita perbaiki seperti yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi. Baik, kita nak meraihkan lagi seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahir di sini. Okey, silakan soalan tuan. saya begini. Soalan saya begini tanya Ustaz. Dalam situasi bagaimanakah yang paling sesuai untuk mendoakan pengantin mengikut syariat Islam dan sunnah Nabi SAW untuk memperoleh keberkatan? Untuk satu pantun, hendak memancing ikan patin, dapat pula ikan pacung. Keberkatan berdoa buat pengantin, semoga kekal ke anak cucu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil setia hujung nyawa kita pagi ni, siap pantun tu. Betul Ustaz. Jadi hari ini kita menyebut tentang doa, dan apakah dan bilakah masa yang sesuai untuk kita mendoakan pengantin tersebut. Baik, pemanggil tadi Haji Ismail. Ismail, Tuan Haji Ismail ya. Saya rasa Tuan Haji Ismail ni bukan orang jerantut pastinya ya. Sebab kalau orang jerantut kalau tak dapat patin tu kira dah teruk dah tu kan. Baik. Tak apa, sebab bila lama tak balik tu tentulah teringat kan. Masya-Allah. Baik.
Jadi bagaimana cara terbaik mendoakan pengantin? So pertama sekali dikatakan tadi mengikut apa diajar oleh Nabi lah. Apa kita nak sebut apabila apa yang diajar oleh Nabi ialah apa yang ada dalam ajaran Islam. Baik, terbaik adalah apabila perkahwinan itu dan kita mendapat jemputan dan kita menunaikan jemputan, doa terbaik adalah di hadapan pengantin. Masya-Allah. Ya. Doa terbaik adalah di hadapan pengantin. Dan kita katakan tadi doa ini sebenarnya biasa kita buat dalam keadaan kita diam-diam je kan. Macam saya doakan Da'i Hakim contohnya. Tetapi oleh kerana kita sebut dia bersama dengan tahniah, ya, bersama dengan tahniah, maka pada ketika itu dibaca dengan kuat di hadapan pengantin. Maksudnya didengar oleh pengantin. Baik, kemudian dalam orang kata the nature of doa ni adalah Allah sangat suka apabila kita mendoakan seseorang di belakang dia, ya, lebih baik daripada di hadapan dia. Masya-Allah. Maknanya sebab perkahwinan dia ada special case, sebab dia adalah berkongsi kebahagiaan. Ya, sebab kalau kita nak cubalah nak test ya, dalam kita ni ada tak penyakit namanya hasad. Yang hasad itu kata Nabi kalau ada dia akan makan kebaikan macam mana api memakan kayu yang sangat kering. Bukan kayu api dah, kayu yang sangat kering. Maknanya cepatnya hasad membakar. Baik, macam mana kita nak tahu dalam hati kita katalah Da'i Hakim dapat satu kegembiraan. Dan saya tak rasa apa pun. Rasa jealous tak, rasa tak suka pun tak rasa apa pun. Hasad telah ada dalam hati saya. Allah. Tak rasa apa. Sebab sepatutnya rasanya ialah sahabat gembira, betul, saya gembira. Tetapi saya tak rasa apa. Cuba bayang kalau Da'i Hakim dapat sesuatu, saya rasa sakit hati. Walaupun bukan Da'i Hakim ambil hak saya. Tetapi saya tak suka sebab dia dapat satu kenikmatan dan kalau boleh dia hilang kenikmatan tersebut. Jadi sebab itu apabila dalam soal perkahwinan kita kena tunjukkan gembira, ya, tunjuk gembira. Sebab tu kalau boleh majlis perkahwinan itu semua orang datang menunjukkan rasa gembira pada pengantin kerana dia dapat seorang isteri mendapat suami, pada mertua, kepada siapa saja dalam tu. Maknanya di dalam tu adalah kegembiraan adalah doa, ya. Kadang-kadang kita baca doa tetapi dalam keadaan tidak menunjukkan kegembiraan. Jadi kegembiraan itu doa. Dan saya kira yang terbaik kita buat nature of doa adalah Allah suka kalau kita doa di belakang orang itu. Itu lebih aula. Jadi maknanya sambil kita makan, ambil masa ya Allah. Kadang-kadang saya pun, kadang-kadang kita pun ialah perkahwinan orang yang kita tak dijemput sebagai contoh. Dan kita tengok saja perkahwinan, kita doa dalam hati, ya Allah, kekalkanlah perkahwinan mereka, ya Allah, baikkanlah rumah tangga, rukun damailah rumah tangga mereka. Kita dapat pahala dan kita harap dapat membantu. Dan jangan bila asal nampak je apa kahwin, dah lama ni. Masya Allah. Itu adalah doa jahat daripada hati yang jahat. Maka jangan kita buat. Ya, jadi yang terbaik ialah di hadapan pengantin pun doa, di belakang pun doa, Ustaz, supaya kekal bahagia hingga ketua. Baik, antara soalan yang boleh kita bacakan bersama datang dari Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah penting doa dan restu daripada ibu bapa buat anak-anak yang ingin mendirikan rumah tangga dan bakal menjadi pengantin? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Allahu Akbar, ya. Ini juga satu soalan yang lumrah. Kadang-kadang dia boleh menjadi kritikal, ya. Kadang-kadang menjadi polemik, kadang-kadang menjadi isu, kadang-kadang bahkan menjadi krisis. Kerana manusia ni tanpa kita sedar, anak-anak kita bila mereka membesar, mereka ada selera yang bukan macam selera kita. Ya, mereka ada kemahuan yang bukan sama dengan kemahuan kita. Maka di sana bila bertembung, maka berlakulah mungkin adanya krisis. Dan masalah yang dipertanyakan oleh Mas Ripah adalah adakah penting ya, doa dan restu. Baik, secara asal memanglah sangat penting. Kalau tidak, masakan Nabi menyebutkan dan ramai di kalangan kita membesar dengan hadis yang sampai kepada kita dalam riwayat Imam Tabrani sebagai contoh, Abu Daud sebagai contoh, yang menetapkan dengan jelas bahawa redha Allah itu ada pada redha ibu dan ayah. Dan murka Allah, benci Allah pada seorang itu ada pada benci, murka
ibu ayah kepada kita. Yeah. Jadi maknanya bila kita faham situasi ini kena membijakkan dua-dua sekali. Ya, sebab dalam zaman sekarang tak sama macam zaman dulu. Bukan Da'i Hakim tak ada, saya pun mungkin tak ada. Zaman dulu masya-Allah senang saja ya, orang semua ikut kata mak ayah. Betul. Sebab tak tahu pun. Ya, mereka tak ada akses kepada siapa anak dara sana, anak dara sini ya. Orang kampung sana, kampung sini. Jadi orang tua lah berperanan. Yeah. Jadi pada masa tu mereka lebih suka untuk dengar dan taat saja apa yang disyorkan oleh mak ayah. Namun dunia dah berubah, sama ada kita mahu atau tak mahu. Betul. Ya. Anak yang dulu hanya duduk di kampung sekarang dah pergi daripada tadika, bukan tadika, nursery lagi dah mula berjumpa dengan orang sampailah ke universiti. Baik, ini menyebabkan bahawa mereka ada keinginan-keinginan mereka sendiri. Jadi pada saya lah ya, dalam keadaan ini balik pada awal, anak tetap berusaha untuk mengambil doa dan restu. Tetapi dalam masa yang sama, jadilah ibu bapa yang baik, yang dapat memahami apa yang berlaku dalam denyut nadi anak-anak kita. Dan kemudian gunakan pengalaman tua kita bukan untuk mengongkong mereka, tetapi membantu mereka. Sebab mereka perlu bantuan daripada kita, bukan dengan paksaan. Redha mak ni lah yang akan menentukan. Kalau kamu aku tak redha, maka akan habislah. Dan akhirnya bila habis, siapa yang rugi? Kita juga yang rugi, sebab nanti akan lahir alas zuriat. Jadi saya nak menjawab tu dalam keadaan kedua angle, kedua sudut tadi. Lihatlah dengan saksama, bukan jadikan redha itu sebagai dia punya apa ni? Veto power dia. Dan kemudian dipetir pada bila-bila masa, tetapi gunakan sebagai membantu si anak tersebut. Ya, betul. Jadi dua pihak perlu mainkan peranan. Anak minta nasihat ibu dan ayah, dan ibu ayah kalau okey, teruskan perkahwinan tersebut. Baik, kita nak berzikir sebentar, kembali bersua selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi studi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Zul Ramli Razali, membicarakan berkaitan mendoakan pengantin. Baik, soalan seterusnya dari Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai bagaimanakah cara atau adab ketika kita ingin mendoakan pengantin. Adakah kita perlu menadah tangan atau bolehkah juga sekiranya kita berdoa di dalam hati? Apa pula perbezaan mendoakan pengantin yang beragama Islam dengan yang bukan beragama Islam? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, Laila Dila Rosa ya. Doa ini ya, pertama sekali macam orang katalah ya, solat tu kena angkat takbir. Jadi bila sebut angkat takbir, spontan kita rasa bahawa yang mesti tu angkat tangan. Ya, sedangkan angkat tangan itu hukumnya sunat. Kalaulah orang itu mengangkat takbir, dia menyebut Allahu Akbar, maknanya telah sah solat dia. Kemudian diiringi dengan okey, baik, maknanya nak bagi tahu bahawa begitulah juga berdoa. So berdoa ini adalah mengangkat permohonan kepada Allah. Itu namanya doa. Kemudian tengok keadaan, situasi dan kondisi. Ya, kalau kita tengok dalam bab solat, dalam bab qunut sendiri itu pun ulama ya, solat subuh di kalangan Imam Syafi'i itu sendiri ada yang menyatakan bahawa dibaca tanpa dia angkat tangan. Ada yang dikatakan bahawa dibaca dia angkat tangan. Ada yang dikatakan bahawa dibaca tanpa kemudian ada yang kata baca dan kemudian letakkan kat muka. Jadi maknanya perbuatan tangan tadi sebagai sokongan tambahan sahaja, bukan menjadi asas. Jadi saat kita bercakap Da'i Hakim, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama', contohnya kita telah membacakan doa. Cuma dalam konteks konteks pengantin tadi kita dah terangkan, kerana dia doa bersama tahniah, maka ketika itu perlu dijawab dengan, dicakap dengan jelas. Ya, dicakap dengan jelas dan didengar oleh pengantin. Bukan sekadar dalam hati, tetapi hati ini mesti nombor satu.
Ya, sebab doa ini mesti terbit dari hati. Dia bukan pilihan. Bukan adakah dalam hati boleh, kat mulut boleh. Sebab bila kita cakap pada mulut, hati mesti juga berdoa. Ya, sebab innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Ya, asas dalam kalam adalah setiap perkataan itu sebenarnya apa yang ada dalam hati manusia. Dan kalau kita hanya sebut dalam perkataan tetapi hati tak ada mendoakan, itu belum tentu juga menjadi doa. Jadi kerana itu, masya-Allah, hati itu dah mesti dah. Bila doakan pada seseorang, hati itu dah mesti dah. Dan pada saat tersebut sebut dengan dan tangan mengikut situasi dan kondisi. Dan saya kira perkahwinan, cuba bayang kalau lah 1000 orang datang duduk depan pengantin berdoa kan. Longgar tangan pengantin. Jadi berdoa masing-masing kan. Jadi memada dengan menyampaikan percakapan dan ucapan. Dan bagi saya kira, sebab bagi kalau kita tengok ya, ulama menjelaskan kenapa di sana ada barakallah laka, kemudian baraka alaika. Di sana ada laka dan di sana ada alaika. Doa tadi adalah doa kita pada orang beriman. Baik. Ya, kenapa? Sebab di sana ada menunjukkan bahawa laka, sebagian ulama berkata itu untuk duniawi dia, dan alaika di atas agama dia. Maksudnya jadilah dengan perkahwinan ini baik agama mereka. Jadi kalau bukan pada umat Islam, kita boleh menyebut wish untuk tahniah kepada mereka, dan sebagai manusia kita mendoakan supaya kita tak nak sahabat kita yang baik tetapi krisis, mendapat isteri yang tak baik, menjadikan rumah tangga susah. Juga kita juga atas nama manusia kita mendoakan secara lazim manusia itu. Sebab kalau tak boleh kita mendoakan lazim untuk manusia, tentulah kita tak boleh memberi manfaat. Maknanya tak boleh bagi makan pun pada orang sebab dia tidak beriman. Tak ada tegahan tersebut. Cuma batasnya adalah batas doa kepada wish kepada duniawi dia sahaja. Semata-mata. Okey, jadi apabila kita mendapat jemputan dari pihak pengantin yang bukan agama Islam, doakan kebahagiaan di dunia sahaja, Ustaz ya. Baik, kita ada nak meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman Hakim dan juga Ustaz Zulramli Muhammad Razali. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Kini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kita nak mendoakan pengantin untuk kebaikan. Saya rasa tak ada orang yang nak doa untuk keburukan pengantin. Semua nak doakan kebaikan, bahagia hingga ke jannah. Soalannya biasanya begitulah. Masalahnya ni Ustaz, kadang-kadang dalam majlis perkahwinan tu banyak sangat yang tidak mengikut syariat. Contoh kata Ustaz tadi, kucup dekat masjid lepas nikah. Ini tak kena di halayak ramai macam tu. Yang satu lagi, ini mak ayah pun satu hal juga Ustaz. Tunggu nak salam kukut, Zuhur tak semayang dah. Jadi bagaimana pula kita nak mendoakan pasangan itu kebaikan, sedangkan majlis kita ni banyak yang bertentangan dengan syariat yang ditentukan oleh Islam Ustaz. Jadi itu yang masalahnya. Jadi bagaimana keadaan majlis yang begini, kita nak mendoakan kebaikan tapi tidak seiring dengan perbuatan di dalam majlis. Tingkah laku dalam majlis perkahwinan itu yang jadi masalah ni Ustaz. Nanti kalau balik kampung kita jumpa Ustaz ya, kita sama kampung. Akhir kata senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Omar yang sudi buat panggilan kepada kita. Betul, hari ini kita doakan semoga Allah berkati, semoga Allah rahmati. Tapi dia tak seiring dengan majlis yang kita buat. Ada program bebas dan sebagainya. Bagaimana dari sudut syarak Ustaz, hukum dia? Sebelum mungkin saya nak respon, terima kasih. Yalah, kita ni kan bila orang kampung call tu rasa macam terus tiba-tiba teringat gulai rung. Masya Allah. Jadi pertama sekali saya rasa, ini pada rasa saya, contoh ya, tanya ustaz ini telah ada dalam masyarakat sekian lama. Betul. Dan saya yakin sebenarnya kita mengambil data secara tepat atau tak, sebenarnya dia memberi pengaruh
tanpa sedar kepada masyarakat. Ya, bukan sekadar tanyalah ustaz mungkin, dan pastinya banyak juga rancangan lain dan juga kuliah-kuliah di mana menjadikan masyarakat kita makin tahu tanpa keliru, yang kita kata tak keliru tu kan. Maknanya tanpa sedar, rupanya masyarakat kita bila pagi-pagi didengarkan, kemudian bila dia nak meeting anak beranak, kemudian nak buat macam ni, akan ada yang dengar, tanyalah ustaz ni, kata tak boleh ni, saya dengar mungkin dulu ada Ustaz Zarifi ada sebut macam ni contohnya, mungkin Ustaz Roslan sebut macam ni satu masa dulu. Jadi saya yakin kita bersifat positif. Maknanya kalau kita melihat dan kita rasa kecewa, tengok masyarakat ni nampaknya tak ada perubahan, masih melanggar lagi syariat. Tetapi katalah tadi Tuan Haji Omar juga katakan bahawa kita dah nampak bahawa sekarang itu bukan budaya yang selari dengan adab agama. Bila mengucup dahi di hadapan masjid, di dalam masjid, dalam majlis yang ditonton oleh orang ramai, sebab itu bersifat personal dia, sebagai contoh. Dan kemudian ini dia fahami. Jadi saya yakin kita jangan putus asa, sebab nak menuju kesempurnaan itu perlu melalui ketidaksempurnaan. Jadi kita, tapi jangan berhenti mendoakan, kerana kita tengok macam dia ni macam tak solat Zuhur lagi gayanya kan. Buat sementara yang mendengar ni tentu yang nak mengurus perkahwinan dalam musim cuti sekolah ni akan fikir jadual perkahwinan tentatifnya bagian, solatnya di mana. Maknanya yang menonton ini pasti dia akan tahu bahawa solat itu tiang agama, tiang kenduri aku, maka dia akan utamakan. Jadi insya-Allah saya yakin Tuan Haji Omar, kita doakan secara positif, insya-Allah bila kita tebarkan lagi lebih banyak ilmu, maka seperti tebarkan lebih banyak jala, maka ikan patin akan lekat insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Tadi kita ada berbincang tentang mendoakan pengantin di hadapan. Ini bagaimana pula mereka yang berjauhan? Seperti soalan yang diajukan oleh Fauziah Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana doa terbaik untuk pasangan pengantin dari kejauhan kerana tidak dapat menyantuni dan menghadiri majlis? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada Fauziah atas soalan. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ukhti Fauziah yang menanyakan tentang bagaimana doa terbaik di kejauhan. Kenapa saya rasa suka dengan soalan ini? Dia mendekatkan kita dengan budaya para sahabat. Masya-Allah. Kita tengok dalam Sunan Ibnu Majah, Abu Darda menyatakan tentang bagaimana tekunnya dia mendoakan saudara dia, sahabat dia, bahkan dalam sujud solat dia, dan dia akan menyebut 70 nama orang sahabat dia. Dia menyebut nama-nama mereka dan nama ayah-ayah mereka. Maknanya bukan sebut secara general, ya Allah tolonglah semua saudara saya di Kuala Tembeling ya Allah, contoh. Tetapi menyebut seorang-seorang sehingga 70 orang kata Abu Darda dalam solat dia. Maknanya doa ghaib, makna doa di belakang, seseorang itu sangat disukai oleh Allah. Dan kita tahu bahawa mungkin kita salah faham banyak benda Alakah kita doa orang tu happy, rugilah aku. Sedangkan wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Nabi menyebutkan dengan jelas bahawa Allah akan tolong kita selama mana dalam hati ni ada satu perasaan, saya nak tolong, apa yang saya boleh bantu Dai Hakim? Siapa yang saya boleh bantu saudara-saudara saya? Jadi bila itu kita faham dan jadi budaya kita, pengantin ini apatah lagi, sebab kita dengar Masya Allah kita tak dapat pergi, kata Fauziah tadi kita tak dapat pergi. Jadi Masya Allah kita juga mendoakan sebab kita tak nak pasangan itu nanti luka, kita tak nak pasangan itu nanti akan bermasalah. Sebab maaf juga Dai Hakim hari ini kerana tak tahu kenapa penyakit dalam hati kita, rumah tangga orang bermasalah kita macam happy, dan kita tambah lagi dia punya cuka asid atas luka rumah tangga mereka. Ini semua Allah tak berlaku, melainkan kita ada sakit dalam hati kita. Jadi sebab tu mendoakan, dan bila doa belakang ni Fauziah doalah apa pun. Cakap Melayu lah. Kadang-kadang kita doa Arab sangat, kadang-kadang kita tak nak buat apa dalam, tetapi bila cakap Melayu, ya Allah lebih hayati ya Allah, mereka baru berumah tangga, tentulah mereka belum kenal antara satu sama lain, kami takut ya Allah dalam nak kenal tersebut tiba-tiba mereka akan jadi masalah. Apa saja yang kita faham, sebab manusia ni dia ada common sense dia boleh faham untuk mendoakan apa yang perlu bagi sebuah rumah tangga, insya-Allah.
Jadi hari ini kalau kita tak dapat nak memenuhi jemputan, kita boleh juga mungkin buat panggilan lalu mendoakan. Baik, kita nak berehat sebentar di TV3 berakhir di sini. Kembali bersua pastinya lepas ini dalam TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Menulis surat dengan tinta hendak dikirim ke Pulau Jawa. Moga erat jalinan cinta hubungan antara kalian berdua. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita dari Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Adakah sesuai mendoakan pengantin ketika tetamu sedang menjamu selera terpaksa berhenti makan untuk menadah tangan? Terima kasih Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Niza ya. Dan soalan ni saya kira sangat penting. Apatah lagi cuti-cuti ni ya, ada yang yalah bercuti, ada yang ke Cameron Highland katanya, ada yang ke mana-mana, dan yang pastinya adalah ke kenduri kahwin kan. Betul. Baik, mungkin ada satu perkara yang menjadi sedikit kocakan polemik lah. Maknanya kita kan, kalau kita tahu secara umumnya, apabila seorang sedang makan, kita tak digalak memberi salam. Ya, maknanya biarlah dia makan dan tak terganggu dengan makan tersebut. Itu adab-adab kecil dalam agama kita. Namun untuk kita padankan, kita kena melihat kepada gambaran lebih besar dalam konteks kita makan, kemudian tiba-tiba majlis yang kita pergi tersebut dia sampai kepada acara membaca doa dan imam ataupun pihak pembaca doa, dan kemudian majlis semua berhenti daripada makan dan kemudian kita sama-sama mengaminkan. Okey, adakah itu okey atau tak okey? Itu soalan tadi kan. Baik, semua yang dikasih sekalian, mungkin kalau saya nak tanya sikitlah ya. Tadi saya dah bacakan hadis Nabi SAW tentang tidak ada satu benda yang lebih mulia di sisi Allah daripada apabila kita membacakan doa. Baik, cuba bayang sekarang ni tengah kita di majlis lagu negaraku. Lagu negaraku. Apa yang biasa saya yakin kita buat secara spontan, saya yakin kita akan berdiri bangun, ya kan? Lebih teruk daripada angkat tangan saja. Diam sekejap dan kita akan nyanyi sama-sama. Maknanya kita tak anggap itu salah. Kenapa? Sebab bukan isu makan, tetapi isu majlis yang lebih besar daripada makan itu. Setuju. Jadi dalam konteks tadi, tuan rumah yang memanggil kita sangat mengharap kita datang, di samping tahniah yang kita ucapkan tadi dan doa kita tadi, ada dalam tentatif tersebut doa yang dibaca secara beramai-ramai. Betul. Dan amat menjadi harapan majlis agar kita mendoakan. Jadi apa kira ya, kita atas sedikit gangguan rasa makan tengah sedap sangat kerutup daging tadi, maka kita berhenti sekejap dan kita semua raikan. Dan saya yakin ini pasti akan mengembira berbanding, cuba bayang kalau imam baca doa seorang dengan alasan sebab tengah makan tak boleh kacau, dan akhirnya bunyi garpu, bunyi sudu dan segala macam gangguan itu, dan pasti untuk keseluruhan namanya majlis tersebut dianggap sebagai majlis yang tidak sempurna. Jadi apalah salahnya untuk kita berhenti sekejap dan kita beri laluan untuk kita sama menadahkan tangan, dan kita tahu bahawa tadi doa kita dah bagi, sekarang doa secara umum kepada majlis. Kita juga aminkan, dan saya yakin insya-Allah akan memeriahkan lagi. Bukankah tujuan kita datang ke majlis itu bukan makan kerutup, tetapi nak memeriahkan majlis. Jadi apa yang kita buat untuk memeriahkan majlis sesuai dengan syariat, maka ianya tentu digalakkan dalam agama kita. Okey, jadi kalau boleh kita angkatlah sekejap tangan kita untuk kita mendoakan majlis tersebut. Baik, tadi kita sebut tentang doa. Antara adat orang kita yang lain ialah Ustaz, memberi hadiah, seperti yang diajukan soalan oleh sahabat kita Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah memberi buah tangan atau hadiah untuk pengantin baru juga salah satu cara mendoakan kebaikan dan kebahagiaan mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Okey, alhamdulillah ya. Saya sangat suka kata-kata cerdik pandai yang menyatakan bahawa
kebijaksanaan itu sentiasa datang pada dan, bukan pada atau. Masya Allah. Jadi kalau tanya mana lebih utama, hadiah ke doa ke, jangan ataukan dia, dankan dia. Masya Allah. Doa juga, hadiah juga. Ya. Dan alhamdulillah dia dah jadi budaya kita. Ya, budaya masyarakat kita. Bila kita pergi ke majlis perkahwinan, sama ada kita wrap dengan cantik ataupun kita letak dalam dalam envelope yang cantik, itu sebenarnya hadiah. Ya. Cuma orang namakan dia, mungkin orang nama dia salam kokok lauk, apapun namanya, tetapi sebenarnya setiap orang datang, dia bukan sekadar memberikan doa, tetapi dan juga memberi hadiah. Dan saya kira inilah sebab Nabi menyebutkan dengan jelas soal hadiah kan. Nabi kata hadiahlah kamu, saling menghadiahkanlah kamu, maka bertambahlah kasih sayang sesama kamu. Jadi saya kira jom kita buat benda tersebut. Dan dalam agama kita yang paling bestnya adalah bila kita buat bukan sekadar mengembirakan, tetapi pahala yang akan mengembirakan kita dalam kubur, di hari akhirat juga kita dapat. Hari ini kita bagi letaklah 100, kita salam, itu hadiah kita untuk rumah pasangan ataupun untuk kenduri tersebut, maka kita dianggap sedang memberi sedekah, bukan sekadar memberikan kegembiraan, dan sedekah dan kegembiraan akan patah balik pada diri kita sendiri. Jadi buatlah benda baik sebanyak mungkin, jangan terlampau berkira, sebab berkira nanti Allah berkira dengan kita, payah tu. Satu Ustaz. Baik Ustaz, ini dia bagi hadiah, tetapi hadiah itu menjatuhkan air muka pengantin. Seperti soalan yang diajukan oleh Izzara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana sekiranya dengan memberikan hadiah kepada pengantin, namun hadiah seperti tidak bersesuaian dan kurang adabnya, namun katanya hanya gurauan semata-mata. Apakah lebih aula dengan mendoakan pasangan pengantin lebih aula dari memberikan hadiah yang boleh menjatuhkan air muka pasangan kerana bertujuan sebagai gurauan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Izzara atas soalan. Baik, saya kira ini adalah tentang kematangan dalam sebuah masyarakat. Agaknya itu jawapan paling tepatlah. Sebab bila sebut kematangan maksudnya adalah manusia lahir bersama satu fitrah, dan setiap manusia ingin terjaga maruah dia. Itu fitrah. Ya? Manusia yang paling kita nampak orang kata, dia tu lemah, rendah, tetapi dalam diri dia ada fitrah, dia nak maruahnya terjaga. Ya? Baik, cuba bayang si pengantin duduk di atas dan majlis tersebut dibuat selari dengan mengangkat maruah dia, maruah manusia. Sebab Allah memang menjanjikan tentang kami walaqad karramna bani Adam, kata Allah, kami telah memang muliakan anak Adam itu. Memang itu secara fitrah Allah lakukan kepada kita. Dan kemudian bukan sekadar ketika majlis tersebut untuk maruah seorang manusia, tetapi untuk berkongsi kegembiraan. Kalau berlaku ni, maknanya masyarakat itu matang. Bila matang maknanya civilized, orang kata masyarakat yang beradab, berperadaban. Civilization. Namun berlaku satu benda yang dalam masyarakat ni namanya gurauan. Ya. Gurauan ni perlu dalam masyarakat. Ya. Tak ada masyarakat yang maruah dan gembira tetapi skema. Ya. Mesti di sana adanya gurauan. Sebab tu Da'i Hakim bawa pantun. Ya. Dia menyelitkan rasa-rasa, kita rasa orang kata feel good, rasa best. Ya. Dan cuma setiap gurauan ini dia ada batas-batas dia. Sebab dia boleh bertukar menjadi racun. Ubat boleh bertukar menjadi racun, madu boleh bertukar juga menjadi racun pada gurauan-gurauan yang tak perlu, pada orang yang tak kena, pada masa yang tak kena. Dan hari ini yang kita risau sebab ada lagi satu nak dibudayakan, ialah prank. Kita prank. Dan kawan kita rasa bahawa mungkin kita buat macam tu satu benda yang akan menjadi gurauan. Tetapi kalaulah yang kita buat dalam batas masih gurauan yang orang kata boleh ditolerate sebagai gurauan, saya kira gurauan tu masih dalam batas yang dibenarkan. Tetapi sekiranya dia dah mula menyebabkan pengantin tak rasa gembira dan terasa malu dengan apa yang kita buat, maka pasti dia balik pada hukum asal, maknanya hukumnya haram.
Betul. Maknanya buat beria-ria prank, tapi lepas tu kita dapat dosa, kita mencemarkan majlis orang lain, tunggu dia kahwin nanti. Kan? Dan kita kata kahwin tu nanti tunggu masuk dalam kubur, Allah tunggu dalam di hari akhirat nanti. Yeah. Jadi kita fikir perkara tersebut. Jadi marilah kita support majlis kawan kita, bukan memalukan dia dengan Betul. andaian ala sporting lah kan. Kan cool lah kan. Cuba kena ke dia ya. Cuba kena pada dia. Sebab tu Nabi selalu mengajarkan tentang benda tentang orang ni, dia tentang orang kata tentang common sense ya. Tentang benda yang kita tak payah belajar pun kita tahu. Kata Nabi, pegang dadamu, apa yang kamu suka orang lakukan pada kamu, lakukan pada orang. Masya Apa yang kamu tak suka berlaku pada kamu, jangan lakukan pada orang. InsyaAllah. Okey, jadi sebelum kita nak buat sesuatu, kita fikir dulu. Kalau aku kena, aku suka atau bagaimana? Kalau suka, maka silakan. Baik Ustaz, kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pohon beringin, daunnya lebat, tempat asyik untuk berkemah. Selamat berbahagia wahai sahabat, moga sakinah, mawaddah, warahmah. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Ustaz Zul Ramli Razali, membicarakan topik mendoakan pengantin. Baik, tadi kita membicarakan tentang doakan kebaikan, kebahagiaan kepada pengantin. Ada orang Ustaz, dia doakan keburukan. Jadi bagaimana doa tersebut? Seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita Razali Zali Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya kita mendoakan keburukan pengantin kerana pengantin yang sedang bersanding itu ada kekasih kita yang berkahwin dengan orang lain? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih, insya-Allah. Silakan Ustaz. Allahu Akbar ya. Saya suka saya harap satu kisah pendek ya. Boleh Ustaz. Seorang datang kepada Nabi Isa dan berkata pada Nabi Isa, ya Nabi Allah, ada seorang musuh kamu tu benci sangat engkau, maki, hamun ya, kutuk dan segala macam. Bila Nabi Isa dengar, dia pun tak dah tangan doa pada Allah, ya Allah, berilah kebaikan pada dia ya Allah. Jadilah yang terbaik ya Allah. Jangan dikekal atas dosa, sebab dosa itu akan memburukkan dia ya Allah. Jadi bila dia ni dengar, oh Nabi doa ya. Kalau Da'i Hakim, saya pun dah suka cuba bayang Nabi doa ya. Masya-Allah. Jadi tapi beberapa waktu bila dia dengar, dia jumpa orang tu sedang kutuk Nabi Isa. Dan dia pun datang, wahai Nabi Allah, aku nak mengadu benda yang sama. Dulu aku mengadu dan sekarang dia masih, engkau doakan dia masih lagi mengutuk, maki, hamun pada engkau. Maka Nabi Isa angkat tangan, ya Allah, ampunlah dosa dia ya Allah, berilah kebaikan ya Allah, limpah rezeki dan segala macam. Kemudian tak lama lepas tu dia pergi dengar, dan kemudian orang tu mengutuk lagi Nabi Isa. Seolah-olah dalam hati dia doa tak makbul ke? Baik. Sekali lagi dia jumpa Nabi Isa dan kemudian Nabi Isa berdoa. Lepas Nabi Isa berdoa, dia cakap apa? Wahai Nabi Allah, aku dengar perkara yang sama berulang kali. Apa maksud dia? Kata Nabi Isa, manusia hanya boleh beri apa yang dia ada. Manusia hanya boleh beri apa yang dia ada. Orang yang busuk hati, dia boleh bagi benda busuk sahaja. Allah. Kalau orang yang baik hati, dia tak reti nak cakap benda busuk. Sebab dia hanya boleh bagi apa yang dia ada. Yang dia ada adalah doa pada Allah, kebaikan. Jadi dalam hidup kita tak tahu hati kat dalam. Sebab kalau kita pergi buat MRI pun, kita tak akan dapat trace kita punya hati tu baik tak baik. Tetapi kalau hati kita duk marah orang, kita tengok orang ada isu dalam media sosial, kita pun tokok tambah. Itu sebenarnya reflect kepada dalaman kita yang sedang rosak. Jadi apa hukum doa kepada orang yang doa buruk ya, doa buruk. Pertama sekali, kenapa kita buruk dalam doa buruk tadi? Sebab kita tak beriman dengan takdir. Ya, kita sangka bahawa kita lebih pandai daripada Allah dalam menentukan hidup kita dan hidup manusia. Ya. Bila Allah tentukan, oh itu ketetapan Allah dan ketetapan Allah terbaik. Aku tidak dengan dia, itu terbaik. Dan dia tidak bersama aku, itu terbaik. Betul. Dan Allah tetapkan yang terbaik. Jadi tidak ada ruang untuk kita kata, kenapa kita nak doakan supaya rumah tangga dia buruk. Ingat, setiap doa yang buruk tak sampai ke orang. Allah. Dia hanya akan patah balik kena pada diri kita sendiri. Allah. Jangan kita kata kita ada satu power kita adalah doa buruk, dan doa buruk tak akan sampai pada orang. Setiap sumpahan, kutukan, maki yang kita bagi hanya akan memanah petir kita, diri kita sendiri. Yang rentung sengsara adalah kita. Jadi sebab tu, jadilah kisah Nabi Isa tadi. Manusia hanya boleh beri apa yang dia ada, bagi yang baik.
Mungkin kita luka sebab kenapa tak jadi aku, tetapi kita doakan ya Allah kebahagiaan untuk dia, dan patah nanti Allah akan jadi seseorang yang lebih baik untuk kita. Dan itu pasti sebab Allah tak menetap, Allah tidak wa mallahu bidzallamil lil abid. Allah tak pernah sekalipun menganiaya para hambanya dengan ketetapannya itu. Bak kata orang sahabat benar, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Baik, kita nak terus meraihkan soalan datangnya dari Roziah Omar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Selalu kita dengar tetamu mendoakan agar pengantin berkekalan hingga ke anak cucu. Tetapi sekarang selepas beranak cucu, ada sahaja pasangan yang bercerai pada usia yang lewat. Adakah kita patut mendoakan agar berkekalan hingga ke Jannatul Firdaus, Ustaz? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih juga kepada Roziah atas soalan. Ataupun bahasa orang muda, Ustaz, #tiljannah. Jadi bagaimana bentuk doa yang terbaik? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Roziah ya. Saya teringat Da'i Hakim ya, dulu negeri Johor dia buat satu modul Sakinah. Sahibul Samaha Mufti Johor ketika itu Datuk Noh. Dia buat dengan begitu teliti, dengan penuh perasaan, berdasarkan kepada fakta dan data. Dan salah satu yang saya juga kongsikan dalam modul itu yang saya rasa saya belajar banyak adalah bagaimana mereka membuat dapatan tentang graf perceraian. Dan apa yang menyedihkan adalah berlaku pada ketika itu ialah perceraian pada usia senja. Allah. Maksudnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kahwin bagus. Tetapi pada penghujung mereka telah gagal mempertahankan rumah tangga, dan ini berlaku dalam statistik yang dibuat oleh yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi kita dapati bahawa kalau mungkin Roziah tadi bila mungkin dia juga membaca statistik yang sama, mungkin dia kata agaknya lah kan, sebab kita masa dulu kalau jumpa pasangan pengantin kita kata berbahagia ke anak cucu ya. Walaupun dalam bahasa Melayu kita ya sebenarnya itu bahasa sebab mungkin zaman dulu umur manusia tak panjang sangat lah kot. Jadi bila cucu tu biasa dah tak ada dah. Jadi pada mereka maknanya bahagia sampai ke mati. Kita tak salahkan sebab bila kita nak menterjemahkan, kita tak boleh terjemah secara literal. Oh anak, definisi anak, cucu, definisi cucu. Tetapi sekarang ada cicit. Ya? Dan tak ada dalam doa tersebut. Sebab maksud perkataan yang disebut itu adalah berbahagi ke anak cucu, dia adalah satu istilah, bukan sampai cucu bahagia lepas cucu bercerai. Tak. Namun dia adalah memberitahu pada bahasa kita ya, macam contohlah hendak 1000 daya. Betul. Adakah maksudnya 1001? Tak ada dah. Ada, dia bukan soal kiraan 1000, bukan kiraan 100, 200, 999 ya. Jadi pada saya kalaulah perkataan tersebut kita nak sebut tapi dengan maknanya adalah berkekalan, tak jadi salah ya. Namun sebab kita dah ada yang diajar oleh Nabi, sebab Nabi biasanya bukan menunjuk pada destinasi. Sebab dalam solat kalau kita perasan ya, kita nak masuk syurga tetapi dalam Fatihah kita tak sebut tentang nak masuk syurga. Betul. Tetapi yang kita minta adalah jalan ke syurga. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi begitulah juga dalam soal tadi, maka pada saya kira Raziah ya tadi. Betul. Yang bertanya tadi, maka pentingnya adalah doa berkat tu yang penting. Sebab berkat itulah yang menyebabkan bahagia, dan bukan sekadar yang kata Da'i Hakim tadi, maknanya tiljannah itu memang betul-betul berlaku insya-Allah ya. Maknanya berkekalan sampai ke tua, sampai ke mati, sampai ke alam kubur, sampailah ke syurga, insya-Allah berkekalan dengan syarat berkat. Jadi balik pada topik perbincangan kita pada hari ini sebenarnya, barakallah laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa terbaik. Yang terbaik kita fahami, hayati, dan kita pun sendiri boleh baca selalu dalam rumah tangga kita sebenarnya. Ya Allah, berkatkanlah bagi aku, bagi pasangan aku. Ya Allah, berkatkanlah apa yang kau telah beri daripada zuriat aku. Ya Allah, daripada rumah dan rezeki yang kau bagi, dan sentiasa kami ini, sinergikan kami sentiasa dalam kebaikan insya-Allah. Okey, baik. Tadi kita membicarakan berkaitan tentang pasangan pengantin. Sekarang kita nak bicarakan pula tentang majlis kepada pengantin tersebut. Iaitu soalan dari Fadli Mat Shah bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya,
bagaimanakah cara terbaik untuk mendapatkan rahmat, redha serta keberkatan dari Allah pada majlis perkahwinan tersebut? Apakah perkara-perkara yang sepatutnya dielakkan semasa majlis tersebut berlangsung? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih Fadli. Ya. Saya kira macam dah di hujung-hujung gaya soalan tu kan. Sebab biasanya bila kita cerita benda baik, benda-benda baik, kita tengok apakah benda tak baik yang kita kena hindar. Ya, sebab kita tahu dalam hidup ada dua benda sentiasa yang kita kena jaga, the do's and the don'ts. Ya, benda yang kena buat dan benda yang kita jangan buat. Dan dalam konteks nak dapat redha, kasih sayang Allah pada perkahwinan yang bermula daripada walimah al-urus tadi. Ya, sebab perkahwinan ni bermula daripada kalau kita kata nak lebih kecilnya, daripada mulanya proses merisik, ya, tanya orang tu ada orang punya tak ada orang, kemudian mula masuk pada meminang, lebih serius, maknanya dalam tempoh setahun ni ini kami nak sangat dia ni jadi sebagai keluarga kami, maknanya dalam konteks bertunang kan. Kemudian sampai ke kemuncak pertunangan adalah perkahwinan. So perkahwinan tu baru muqaddimah sebenarnya, dan dia punya majlisnya adalah akad nikah. Kemudian pada walimah al-urus yang memang sangat disuruh oleh Nabi SAW, sehingga orang melaksanakan walimah ini mendapat pahala yang besar kerana dia masuk dalam sunat muakkad ataupun sunat, ya. Bahkan ada mazhab yang menyatakan bahawa dia wajib berdasarkan kepada hadis Nabi yang secara zahir menyatakan bahawa hendaklah kamu wahai Abdurrahman ibn Auf lakukan walimah, maknanya lakukan kenduri kahwin, ya, walaupun dengan seekor kambing untuk yang kamu sembelih untuk meraihkan perkahwinan kamu. Baik, jadi dalam konteks itu maka tentulah ada benda yang kita kata benda kena buat, benda jangan buat. Benda buat kita dah sebut lebih kurang tadi. Dan Fadli, ya, benda the don'ts ini dia balik kepada agama Islam itulah. Betul. So, bila balik pada agama Islam, Islam ni nombor satu, the don'ts-nya adalah tolong jaga soal akidah. Ya, jangan ada sepanjang majlis itu benda-benda yang bercanggah akidah terlebih dahulu. Maksudnya mungkin macam kita katakan tadi, mungkin nak kena ada majlis-majlis yang memang ritual yang memang ada kaitan dan bercanggah dengan akidah Islamiah. Faham. Jadi kalau ada perkara itulah the don'ts paling besar yang kita kena tinggalkan. Dan alangkah baik sebab syariat ni dalam walimah ni dia bukan kata longgar dah. Sebab kita tak boleh jadi rigid. Sebab kita ni sebagai orang Islam yang mutadayyin, multazim, kita kata bergembira tak boleh, ya, berhibur tak boleh. Bahkan Nabi SAW dalam Sahih Bukhari sendiri menceritakan galakan Nabi ketika orang Arab berkahwin dengan orang Ansar, dan orang Ansar itu mereka suka berhibur, mereka suka, maka Nabi kata aku bersama dengan mereka. Maknanya nak ceritanya Nabi gembira tentang mereka. Maknanya jangan kita pula menggunakan rigid, sebab syariat ni Da'i Hakim, ya, syariat ni jalan. Betul. So bila jalan dia ada satu batas, satu poin ke satu poin. Macam highway lah, ya, dia ada 4 lane, maka kita boleh duduk di mana-mana lane. So dalam lane tersebut akan ada, dalam fiqh disebut sebagai, adanya yang dikatakan sebagai Syadid Ibnu Umar, ada yang dikatakan Rukhas Ibnu Abbas. Ya, dalam syariat tersebut ada yang kelihatannya macam rigid, tetapi dalam syariat, dan dia akan menghormati Ibnu Abbas sebab Ibnu Abbas dia lebih macam macam longgar sedikit, tetapi masih dalam syariat, jangan keluar daripada syariat. Jadi saya yakin the don'ts yang kita kena jaga, pertama akidah, yang kedua adalah syariah. Ya, macam kita katakan, janganlah kerana kita nak majlis itu berjalan dengan baik sampai pengantin tak solat, dapat murka Allah, ya, mak ayah tak solat, yang datang tak solat. So macam mana kita nak dapat berkat perkara tersebut, ya? Perkara itu perkara penting-penting dan asas, dan benda ini saya kira menjadi normal lah. Kalau kita tanya mana si ayah pengantin, ayah pengantin tengah solat, ya. Biasa janganlah pergi masjid wilayah, ya, semayang je kat mana-mana kat situ, sebab semua bumi ni bersih untuk kita solat. Kan. Jadi insya-Allah saya kira tak susah mana, cuma kita tahu prinsipnya, dan insya-Allah saya kira macam saya katakan tadi, makin banyak kita tebarkan tentang ilmu dan diamalkan secara beransur-ansur dan kemudian menjadi sempurna nanti, dan insya-Allah itulah kesempurnaan keberkatan yang kita harapkan. Okey, baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan sebagai mendapatkan barakah dalam program kita, doa ringkas Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'al ya Allah jam'an hadza jam'an marhuma. Jadikanlah ya Allah majlis ini benar-benar Engkau rahmati kami ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Berpisah kami nanti ya Allah. Berpisah orang-orang yang terjaga, terpelihara dan diampunkan segala dosa kami ya Allah. Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Berilah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang baik ya Allah. Dan terimalah amal kami ya Allah. Berkatkanlah kami pada bulan-bulan yang kami lalui ya Allah, dan temukanlah kami dengan bulan Ramadan ya Allah, dan jadikanlah bulan Ramadan memberi kesejahteraan dan keberkatan dalam hidup kami, keluarga kami ya Allah. Ampunlah dosa kami dan ibu ayah kami ya Allah. Angkat darjat mereka setinggi-tingginya di sisimu ya Allah. Jadikanlah setiap menadah tangan yang menadah tangan pada saat ini ya Allah, nama-nama mereka tercatat dalam daftar ahli syurgamu ya Allah. Jangan ada seorang di kalangan kami yang tercatat daripada pintu neraka jahanam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Zul yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, teruskan menonton Tayla Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari dan juga panelnya Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif di bawah topik fiqh dah ganti puasa. Bermula jam 6.50 pagi. Akhir kata, hang tuah pahlawan yang berjaya, perahu datang dari Melaka. Selamat menempuh hidup bahagia dalam naungan Allah yang Esa. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.